Tapi bila Allah Ta'ala uji dia dengan sakit, dia kembali kepada Allah. Waktu dia tak ada masalah, dia jarang ingat Allah, dia kurang ingat Allah Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala uji dia dengan sakit, dia teringat Allah Ta'ala. Betul tak? Kita biasa lalu tak lagu tu? Waktu sihat dengan waktu sakit, yang mana lebih kita ingat kepada Allah? Jujurlah, jujur. Mesti waktu sakit, tuan-tuan. Waktu sihat kita ingat, tapi tak seingat seperti mana ketika mana kita sakit. Waktu sakit dengan waktu sihat berdoa lain tak? Waktu sihat kita doa ke mana? Kadang-kadang ikut dah je, bismillahirrahmanirrahim. Tu dia laju. Nu kawan duk tunggu di luar nak tengok bola, malam kena 10-0 dah. Depa kata Arab Saudi balas balik. Hari tu bagi 2.6, ni ambil pula 10. Tak apalah ke mana pun, tuan-tuan. Bes 10-0 Allah jam kat kita pun. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita tengok tuan-tuan, waktu kita sihat kita doa biasa-biasa ya. Tapi waktu kita sakit kita doa ke mana? Contoh, Allah Ta'ala uji kita dengan lumpuh. Selalu duk boleh berjalan, duk pergi minum kopi, tiba-tiba hari tu bangun tak boleh bergerak, lumpuh, stroke. Bila stroke, kita doa lagu mana? Sama macam sihat tak? Bersungguh-sungguh kita, ya Allah tolonglah, ya Allah sakit, ya Allah tak boleh bergerak, ya Allah. Betul tak? Kadang-kadang menangis pula. Maka sebab tu tuan-tuan, keberkatan hidup ni bukan terletak pada kesihatan. Keberkatan hidup ini bagaimana kita gunakan kehidupan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam sihat maupun sakit. Sebab tu waktu kita sihat, jangan kita berasa Allah Ta'ala sayang kat kita. Kena ingat, aku sihat ni lama dah ni, tak pernah duk sakit ni, takut aku ni di luar pandangan Allah. Kena muhasabah. Kalau ulama dia muhasabah, bila lama tak sakit, tak demam, tak sesema, dia akan muhasabah. Takut-takut ada salah silap yang dia buat menyebabkan Allah Ta'ala tak pandang dia. Tuan-tuan, kita kalau sihat ni kira kemas Kita kalau sihat ni pi jumpa dengan kawan kita, bangga sombong tu Betul tak? Kena pula umur kita meningkat, kita pula tak ada penyakit apa lagi, jumpa pula kawan kita lama, kawan lama sakit jantung. Oh, time tu tengok tuan. Lama tak jumpa hang tu. Ni jumpa sakit jantung teruk. Aku ni kira 90 dah, sakit pam tak ada lagi, kira kemas. Oh tu dia tu. Ni orang Melayu ni. Dia bangga dengan kesihatan. Bukan tak boleh bangga, tapi jangan bongkak. Jangan bongkak. Jadi boleh jadi sakit itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau macam ulama-ulama tok-tok wali dulu, depa minta sakit. Kita orang awam tak payahlah minta sakit, pasal bukan taraf kita. Tok wali dulu minta sakit. Antara ada Tok Kenali. Tok Kenali ni ulama besar Kelantan. Tuan-tuan, dia beranak tahun 1868 Masihi. Tu dia. Wafat meninggal pada tahun 1930-an. Waktu umur 17 tahun, daripada Kelantan dia berhijrah pergi ke Mekah, naik kapal 7 bulan duduk atas lautan Hindi pergi ke Mekah nak mengaji ilmu agama. Punya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tahu dia bawa bekal berapa? RM50. RM50 zaman tu, tahun 1890-an. Bertolak pergi ke Mekah, naik kapal 7 bulan duduk atas laut oleh kerana kapal rosak, berbekalkan RM50. Mak Tok Kenali jual barang apa sikit, dapat RM20 lebih. Lepas tu kutip pula ke orang kampung, lebih kurang RM50 yang Tok Kenali bawa. RM50 zaman tu besar lah, macam 3-4 ribu lah ni. Kalau lah ni RM50 sebab tak ada apa. Kan RM4 2 upang lah. Fail to govern the country, tuan. Totally fail. Jangan kata pi overseas, duit kita tak laku. Pi Thailand sudah, Thailand. Suar 100 dapat RM60 lebih, RM70. Kalau dulu 10 tahun lepas di Thailand tu, depa pantang tengok muka orang Malaysia. Nampak orang Malaysia lalu, ada panggil, oh Malay, come. Oh, pasal duit kita mahal. Lah cuba pi. Depa tutup pintu. Nampak orang Malaysia, oh Malaysia, money. No. Tak laku. Jam tuan ni. Orang kaki siam dia tahu. Tapi bukanlah saya kaki siam, orang cerita. Sungguh tuan ni.
Tak apalah nak buat ke mana. Buah kedondong, buah keranji, pada muka soponglah lagi. Tu dia. Jangan marah, sungguh. Tuan-tuan muslimin muslimat, jadi kita nak bagi tahu tuan, kadang-kadang bila tok kenali, kadang-kadang sihat kita ni kita duk ingat benda tu nikmat. Sebenarnya bukan sahaja nikmat, ianya ujian. Tok kenali tuan-tuan, berbekalkan RM50, 22 tahun duduk di Mekah mengaji. 22 tahun. Selepas 22 tahun balik mai ke Kelantan, mengajak jadi tok guru kepada orang-orang hebat-hebat di Kelantan. Sultan Kelantan mengaji kat Tok Kenali, anak-anak raja mengaji kat Tok Kenali, hakim, qadi, mufti, menteri besar mengaji kat Tok Kenali, anak murid dia belakang. Hebat Tok Kenali, ramai bila dia mengajar. Tuan-tuan muslimin muslimat, tapi satu tabiat Tok Kenali yang saya nak cerita, ulama-ulama ni dia bersyukur dengan sakit yang dia ada. Tok Kenali ni dia akhir hayat dia ditimpa satu penyakit kaki dia buruk sampai ada ulat duk makan daging. Itu penyakit yang menimpa Tok Kenali, kaki luka, ulat duk makan daging. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal Tok Kenali ni dia punya hobi, dia punya tabiat berjalan kaki, ke mana pun berjalan kaki, dan tidak menggunakan slipper, berkaki ayam. Ni Tok Kenali. Kalau tuan-tuan baca manaqib ataupun kisah berkenaan Tok Kenali, Tuan Haji Yusof ni tuan-tuan, Allah Rabbi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dia, walaupun dia satu ulama yang besar, anak murid dia anak-anak raja, tapi dia berjalan tidak menggunakan kasut, berkaki ayam. Pi ke mana? Jalan kaki. Pernah ketika mana dia balik daripada Mekah, baru balik lepas 22 tahun, balik ke Kelantan, pi ziarah rumah adik-beradik saudara mara. Pi rumah adik-beradik pun bagi tahu bahawasanya ada seorang orang alim di Terengganu. Dia panggil Bang Cuk, ambil lama tak jumpa Bang Cuk no. Kalau Bang Cuk nak tahu no, di Terengganu no Bang Cuk ada seorang orang alim, nama dia Haji Abdul Rahman Limbung. Orang alim ni Bang Cuk, dia tak pernah mengaji di luar, mengaji kot dalam kampung je, tapi alim dia, Masya Allah. Tok Kenali bila dengar kata ada orang alim di negeri Terengganu tak pernah mengaji di luar, Tok Kenali balik kemas barang, pi ke Terengganu, jalan kaki. Daripada Kelantan jalan kaki. Tuan-tuan bayang berapa ratus kilo jalan kaki, berapa hari, berapa malam tak pakai kasut, lalu kot jalan hutan. Pi ke Terengganu bukan nak pi mengaji, pi tu semata-mata nak salam dengan Haji Abdul Rahman Limbung, tuan guru. Salam, balik pula ke Kelantan, pi semata-mata nak salam. Allah Rabbi tuan-tuan. Ni kata padahal Tok Kenali tu alim dah tu, mufti dah. Nampak? Bila Allah Ta'ala uji Tok Kenali dengan sakit yang begitu dahsyat tuan-tuan, sakit kaki yang ada ulat duk makan daging, tapi Tok Kenali ni dia bersyukur dengan sakitnya. Walaupun ada ulat duk ratah daging dia, tiap-tiap pagi sebelum dia turun sungai nak mandi tuan-tuan, dia bawa satu tempurung kosong. Sebelum dia turun, ulat tu dia cabut, sekok cabut, bubuhlah tempurung, tak atas batu, barulah dia turun pergi mandi. Tuan-tuan, habis mandi, naik balik, ambil balik ulat tu, bubuh balik dalam dagingnya. Allah Rabbi. Pasal apa dia cabut ulat tu? Pasal dia tak mau kalau dia turun dengan ulat-ulat tu sekali lagi dihanyutkan oleh ayam. Maknanya dia zalim pada ulat tu. Dia memindahkan ulat tu daripada tempat yang sepatutnya. Dan Allah Ta'ala kata rezeki dia buat daging aku, maka dia makan daging aku. Nampak Tok Kenali? Kita boleh buat lagu tu. Orang Sungai Rahmat. No? Jangan kata buat begitu, kencing manis nak kena kerak jari pun mengeluh dah. Dia question Allah. Dia tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang ni, orang diuji dengan penyakit teruk ni, dia kata, ya Allah, tak adil semua, zalim. Aku ni duduk pergi masjid, aku duduk dengar orang mengajar dan sebagainya, sembahyang berjemaah aku pergi. Pasal apa aku yang nak kena potong jari? Kencing manis, bukan kencing orang. Oh, dia marah Allah. Nuh duk minum arak, duk main judi ni, pasal apa dia pun tak kena? Oh, tu dia nampak. Ni silap ni. Tuan-tuan, jaga baik-baik, boleh merosak dan membatalkan akidah. Akidah kita, akidah orang Islam, tuan-tuan, iman manusia dia boleh terbatal melalui 5 jalur. Jalur yang pertama, jalur i'tiqad. Kita i'tiqad dalam hati ni ada Tuhan selain daripada Allah, rosak iman kita. Yang kedua, jalur percakapan. Kita bercakap tuan ni, cakap ikut dan.
bercakap perkataan-perkataan yang mensyirikkan Allah, maka boleh rosak iman kita. Yang ketiga, melalui perbuatan. Duk saja-saja pi kat toko, duk sembah, pai, rosak iman. Jalur yang keempat, rosak iman dengan berbantah-bantah. Allah Ta'ala kata A, kita bantah A tak sesuai, kita buat B. Nampak? Allah Ta'ala contoh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, arak, judi, tenun nasib ni rijsun min amali syaitan, kerja buat syaitan. Tapi kita tak apa, arak dengan judi ni pasal bagi cukai yang banyak pada negara, kita bagi lesen. Bantah tak bantah? Allah Ta'ala kata rijsun min amali syaitan. Kita kata dah bagi hasil, tak apalah, bubuh di satu tempat yang tinggi pula, Genting Highland, berleluasa perjudian dalam negara kita, tuan-tuan. Maka ni orang panggil bantah, jaga baik-baik. Quran kata 100 rotan kepada orang yang berzina, kita kata tak apa, 800 jadi dah. Baik, jaga baik-baik tuan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ala inna sultana wal kitaba sayaftariqan, sesungguhnya akhir zaman nanti kamu kena jaga-jaga Al-Quran dengan orang yang memimpin, orang yang memerintah, sayaftariqan, argue, tak sama, bertelingkah. Fakunu ma'al kitab, maka duduklah dengan Al-Quran, kata Nabi SAW. Gua mana pun peganglah Quran bagi elok. Pasal orang akhir zaman yang berpegang kepada Islam ni umpama menggenggam bara api, pedih. Tetapi tuan-tuan muslim-muslimat, nikmat di akhirat tidak terkata. Sebab tu kita kena jaga ni bab akidah, jangan berbantah-bantah dengan perintah Allah. Kemudian jangan duk melawak dengan bergurau senda, kadang-kadang merosakkan iman. Jalur yang terakhir, rosak iman dengan bergurau senda. Contoh, dia bergurau dengan bini dia, nak ambil hati bini dia, bini merajuk, merajuk teriak, dia pun kata amboi mak hang. Orang Sungai Ramai panggil isteri apa? Mak hang. Sayang. Oh, romantik macam orang Kedah apa? Sayang. Sungguh. Orang Kedah dia panggil sayang, tapi hak banyak tak panggil sayang, banyak panggil mak hang. Mak hang lekaslah makan nasi ni. Mak hang mandi lama sangat tua-tua pun duduk. Mak hang duduk dalam bilik ayak, kata sat lapor hang tak sabar-sabar. Sama naik. Mak hang pak hang. Dia bila lama sikit, kalau di Kedah tu dia tak panggil mak hang. Lama sikit dia panggil tok hang. Sama-sama naik. Lepas tok hang, dia lupa dah nak panggil apa. Nama tak ingat, nyanyuk dia panggil hui. Tuan-tuan balik tengok kat tok kita, pak kita di kampung tua-tua, kadang-kadang dia panggil kat mak kita, dia bukan panggil nama, dia panggil hui. Bukti balik surau, kunci tak bawa, nak terkencing, ketuk pintu, hei kat pintu hui. Padahal tu bini dia tolong beranak anak kat dia, tolong jaga makan pakai, dia panggil hui. Botol kicap ada nama. Tak apalah, tu panggilan manja. Panggilan manja, tak apalah nak buat ke mana. Kita tak mau buat Nabi ajak. Nabi panggil manja kat bini dia. Isteri Nabi, tuan-tuan, isteri Nabi Sayyidatina Aisyah, salah seorang. Sayyidatina Aisyah ni umur dia muda. Waktu Nabi wafat tahun ke-10 Hijrah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha baru umur 18 tahun. Muda ni. Jadi bila muda, cemburu tu tinggi. Tuan-tuan, Nabi nak ambil hati Sayyidatina Aisyah, Nabi tak panggil dia Aisyah, Nabi panggil dia Humairah. Apa makna Humairah? Tuan-tuan, ni romantik Nabi. Nabi ajak kita tapi kita tak mau ikut. Nabi panggil kat isteri, ya Humairah, hai si merah jambu. Nampak? Orang perempuan kalau kena buah ni rebah tuan-tuan ni. Tak percaya tuan-tuan, balik panggil tengok kat bini tuan-tuan. Nabi panggil, hai si merah jambu. Nampak romantiknya tu. Kita pun bukan nak suruh panggil si merah jambu, balik lagi panggil lah bini kita, hai si jantung hati intan payung, hai si putih ku putih barulah putih. Panggil lah lagu tu. Bini kita yang tak nak dengar tu, dia kata, hai lain macam abang ku ni nak buang tabiat ke apa ni. Try lah panggil sekali. Dia tanya, kata, awak pelik dengan abang? Hai abang mengaji saat ni, Nabi panggil romantik lagu tu kat isteri dia. Abang pun nak panggil kat hang romantik juga. Tuan-tuan, panggil lah, bukan rugi pun. Panggil. Panggil nama kesayangan ke, panggil nama manja, macam kita cinta dulu, sayang, darling, ayang, baby, papa, mama, ada belaka. Tok. Dulu kan panggil darling, bila lepas darling dia tinggal ling, dah hilang dah, cuma tak bubuh kop belakang, tidak jadi ling kop tu.
Kan? Tuan-tuan, panggil bagi elok-elok, panggil bagi manja-manja tuan-tuan ni. Nabi dengan isteri ni melawak main. Lomba lari, jogging. Tuan-tuan, race. Pelari pecut. Bila lomba lari dengan isteri, Nabi buat-buat menang, Nabi buat-buat kalah supaya nak ambil hati isteri. Round pertama Nabi bagi menang. Jadi Aisyah pun sebab. Round kedua Nabi buat-buat slow, buat-buat jatuh pula. Aisyah bila menang, ye abang kalah. Orang perempuan dia bukan orang cerdik kan? Bukanlah Sayyidatina Aisyah tak orang cerdik, kita lah bini-bini kita dia akal kurang orang perempuan ni. Tapi depa bagus, beribadah depa lebih. Cuma akal depa kurang. Sebab tu Allah Taala cipta orang lelaki-lelaki untuk jadi suami supaya kawal depa ni. Akal depa kurang. Kurang dia macam budak-budak. Kalau kita tengok anak-anak kita, budak-budak kan, umur 3 tahun, 4 tahun, kalau bawa pergi kedai runcit, bawa pergi supermarket, depa nak entah apa? Depa nak mainan, depa nak toy, depa nak kereta kebal, nak traktor, nak kereta kontrol, nak coklat. Betul tak? Kalau kita tak layan, kita tak bagi, depa teriak. Hak lagi teriak bukan hak lagi teruk bukan teriak saja. Dia kunci kaki atas lantai. Jenuh heret kita. Biasa jadi lagu ni. Anak nak benda, kita tak beli. Pasal kita pun duk pekir belanja duit tak ada. Belanjawan belambak ni nak kena bayar hutang apa semua ni, ada balance RM3.6 dalam poket. Jadi anak nak kereta kontrol RM15, kita pun kata nantilah apa beli, tak beli lagi. Dia teriak kunci kaki. Keras kau duk atas lantai tu. Jenuh heret. Dia hak lagi teruk bukan takat dia kunci, dia breakdown terus atas lantai. Habis orang tengok, malu tak kita? Malu tu anak kita, bini kita sama naik Cuma dia tak breakdown lah depan orang ramai. Dia macam budak-budak ke? Bini kita, kalau anak kita mainan depa RM15, bini kita mainan depa RM1,500. Jangan dia buat main. Tapi bukan hak Sungai Ramal luar ni. Ni Sungai Ramal dalam. Ada Sungai Ramal dalam? Ada? Ada Tuan-tuan, jangan dia buat main orang perempuan. Bini hampa, bini aku sama naik belakang. Tak? Suka berbelanja, tak salah. Depa susah payah banyak kat kita. Tolong jaga anak kita, tolong mengasuh. Anak kita berak, depa tolong basuh. Depa masak makan pakai kita semua depa jaga untuk ni. Kita ni ambil pakaian pakai saja. Rumah depa tolong kemas, depa tolong mengandung 9 bulan, bawa pergi merata cerak, beranak pula setengah mati nak bagi ke anak ke kita. Banyaknya pengorbanan sacrifice depa. Maka kalau depa nak berbelanja sikit pun kita bagilah, tak ada masalah. Cuma dia ada masa kena kawal. Dia tak boleh ikut semua. Kalau ikut semua dia jadi melampau. Ada masa kita kena beli, ada masa kita kena sorry, nanti abang beli. Lah tak boleh lagi. Kita kena jadi man of principle. Tu baru betul suami. Ni turut dia benda apa isteri nak. Jangan. Lagi jadi melampau. Lepas pinggan mangkuk Milamin, dia beli cat korel pula. Lepas cat korel, cat kolektor pula. 5-600 satu set. Punya banyak pinggan mangkuk di rumah. Beli, tapi bukan makan atas pinggan mangkuk tu. Simpan dalam almari. Supaya apa? Kawan-kawan mai tengok pinggan mangkuk mahal, boleh tayang ke orang. Padahal beli pakai duit suami. RM699, bagi RM700, balance RM1. Tanggung bawa balik daripada Langkawi, bawa balik mai Sungai Ramal. Kereta duduk lagu tu bonet. Terpacak kat depan, punya berat dengan set pinggan mangkuk bini kita Buat balik satu pinggan pun tak boleh merasa makan nasi. Bubuh lah almari siap. Buh pedai ayam, gantung rotan satu. Buang kalau suami pegang, piak kena. Habis tu suami makan atas pinggan apa? Makan atas pinggan plastik. Hak beli ubat gigi free 3. Tu pun mujuk beli ubat gigi. Kalau tidak makan atas daun pisang. 3 tahun dah minta ke darah atas pinggan plastik tu. Sampai bocok tengah. Bocok tengah. Bubuh nasi okey. Bubuh kuah tiris ke bawah. Tinggal nasi saja. Nak buat guru mana? Takut bini. Bini cari mau. Makan juga terlekat pun. 3 tahun dah mengkelat. Orang Kedah panggil mengkelat. Pernah sekali minta kat bini, pasal tak larat lekat nasi dah, minta yang pinggan beli mahal-mahal, mai lah kat abang satu nak buat makan nasi. Tak larat dah makan atas pinggan plastik ni. Hang ni kadang-kadang hang bubur nasi kat abang, kadang-kadang hang bubur nasi kat kucing atas pinggan ni. Sama nak dengan kucing abang ni. Bagilah abang rasa pinggan hak mahal tu, hak ada bunga sikit tu, kotlah nasi jadi manis sikit pasal ada bunga. Abang kan cakap banyak, makan atas pinggan plastik tu mungkin tu dia boleh tiap lah dah. Senyap terus kita.
Minta pula sekali lagi, kena sigong tu dengan bini. tak berani dah makan atas pinggan plastik tu 3 tahun. Allahu Akbar. Tapi ni bukan cerita Selangor ni cerita Nigeria. Oi, jangan ada buat main orang perempuan Nigeria dengan suami cengik. Jadi bukanlah kita nak lagu tu tuan-tuan muslimat ni. Nak habaq apa tuan-tuan, dengan isteri ni kita kena ikut juga kadang-kadang, tapi kebanyakannya kita kena kawal. Bab aurat kita kena jaga depa. Pasal kita tanggung dosa. Bini kita keluar pada rumah, aurat tak tutup dengan sempurna, kita biar dosa kita suami. Keluar rumah pergi pasar malam pakai baju tangan pendek Baju tangan pendek pakai. Sah tu tutup aurat tu. Tak sah lagi. Dia jawab pula, ustaz buat baik sikit. Bini saya pakai baju tangan pendek, betul dia pakai inner hitam tu ustaz, jaga buat baik. Yang ada tulis Suzuki Yamaha henggak tu. Sah tutup aurat tu. Mana sah lagi, nampak bentuk tangan. Tak sah. Aurat ni ma yajibu satruhu, benda hak wajib kita tutup. Nombor 1 daripada warna kulit. Nombor 2 daripada bentuk tubuh. Kalau dia pakai sesuatu pakaian yang menampakkan bentuk tubuh dia yang tidak dimaaf pada syarak, tak sah lagi tutup aurat. 3 tempat bagi tubuh badan orang perempuan dimaaf pada syarak kalau nampak bentuk. Nombor 1, orang perempuan bentuk kepala dimaaf pada syarak. Bini kita pakai tudung nampak bentuk bulat kepala dimaaf pada syarak. Tak gaduh pergi cari tim biskut bubuh bagi petak apa tak bagi, tak gaduh. Mana ada orang perempuan kalau petak bukan alien, bulat belaka. Jadi dimaaf pada syarak pakai tudung nampak kepala bulat bentuk. Nombor 2, orang perempuan pakai baju nampak bentuk bau dimaaf pada syarak. Tak gaduh pergi tambah oning ke, pergi bubuh span bagi panjang bagi orang tak nampak. Tu dia bau dia ni besar ni, tak gaduh. Nombor 3, orang perempuan kalau pakai dimaaf pada syarak nampak bentuk kaki dia, bukan betis dah, kaki. Paling afdal pakai kain bagi labuh supaya tak nampak bentuk kaki. Tapi kalau kain labuh takut-takut heret najis dan sebagainya, pakai stokin tutup warna kaki, nampak bentuk dimaaf pada syarak. Boleh faham tuan? Lain pada 3 tempat ni wajib tutup, tak bagi nampak bentuk, tak bagi nampak warna. Pinggang, punggung, dada, betis, paha, lengan, wajib tutup belakang. Kalau isteri kita tak buat lagu tu, tak sempurna tutup aurat dia, kita tanggung dosa. Padahal kita bayar mas kahwin. Mas kahwin kita bayar, belanja sampai 15,000 bayar. Tumit pecah 15,000. 6 bulan makan Maggi pasal nak nikah dengan kawan tu ya, duk kumpul 15,000. Tuan-tuan, nafkah bulanan kita tanggung, dosa pula kita tanggung kat atas. Jadi kita tegurlah isteri kita, anak-anak perempuan kita, jaga aurat dengan sempurna. Pakai mengikut syarak. Nak ikut fashion tak ada masalah. Islam tak halang kita ikut fashion. Yang salah kita ikut fashion sampai membelakangkan syarak. Patut syarak dulu duduk nombor 1. Islam dulu duduk nombor 1, fashion nombor 2. Kita kontrol tuan-tuan ni, kita kawal. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat, kita ni tidak terjerumus ke dalam api neraka oleh kerana kita tidak memberi nasihat dan teguran kepada ahli-ahli di bawah tanggungan kita berkenaan dengan perintah menutup aurat. Allah Ta'ala perintah dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala sebut wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Hei orang perempuan, jangan kamu mempertontonkan perhiasan-perhiasan yang ada di tubuh badan kamu illa melainkan ma zahara minha, apa yang zahir daripada dia. Maknanya tuan-tuan, yang zahir daripada tubuh badan orang perempuan ni, muka, tangan, lain wajib cover, wajib tutup belakang daripada pandangan laki-laki ajnabi. Sebab tu kita kena ambil manfaat tuan-tuan. Jadi bab berumah tangga, bab suami isteri ni tuan-tuan, tolong ambil berat, tolong jaga elok-elok, kerana semuanya akan disoal oleh Allah di akhirat esok. Tak lepas satu pun. Sebab tu kita ambil inisiatif. Ibu-ibu ambil inisiatif tutup aurat dengan sempurna. Ayah-ayah ambil inisiatif untuk bagi teguran pada anak dan isteri. Lama dah kita duk biar, maka tak boleh biar dah. Maka kita kena tunjuk ketegasan kita sikit. Dalam bab periksa, kalau lului, kalau tak lului anak kita marah, bukan main. Periksa SPM gagal, periksa PMR dapat tak elok, hantar petition dan sebagainya, kita marah anak kita tak lulus periksa. Tapi kalau anak kita, isteri kita tak tutup aurat, kita tak marah. Nampak kita kurang cakna dengan agama. Pasal kita duk berasa kita ni boleh tahan seksaan api neraka. Tak tahan tuan-tuan ni. Jangan kata tahan, tak kena seksa lagi, baru dengar suara api neraka, sakit teruk dah kita. Oh azan. Baik. Oh azan, baik. Kita bagi laluan azan. Kita melawak dengan bini kita sebagai contoh, nak ambil hati dia.
dia merajuk dengan kita melawak dengan dia. Kita kata yang untuk pengetahuan yang abang ni sayang dekat yang lebih pada abang sayang ke Allah Ta'ala lagi. Nampak? Lagu ni jam akidah ni. Jaga baik-baik. Ada passion orang lagu ni. Kalau kata abang sayang Nabi Muhammad, dekat saya abang sayang lebih pada Nabi Muhammad lagi. Jaga akidah boleh terbatai dengan gurauan seperti itu tuan-tuan. Kerana tak boleh kita menyatakan kasih kita kepada orang lain selain daripada Allah, melebihi Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga baik-baik. Ni 5 perkara yang boleh merosak dan membatalkan iman kita ni. Nombor 1 melalui i'tiqad, nombor 2 percakapan, nombor 3 perbuatan, nombor 4 berbantah-bantahan, nombor 5 melalui gurauan. Jaga baik-baik 5 benda ni, jangan sampai akidah kita terjatuh ataupun akidah kita terbatal dengan sebab nafsu hawa nafsu kita bercakap ikut dan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ingat kita lah ni duduk dekat-dekat dengan penghujung dunia. Akhir zaman dah kita. Kita tengok tanda-tanda ni banyak sangat tanda-tanda yang berlaku, benda yang disebut oleh Nabi ribuan tahun dulu, 1400 tahun dulu Nabi sebut. Lah ni berlaku satu persatu. Benarnya sabdaan Nabi, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda akhir zaman yang kita nampak depan mata lah ni tuan-tuan muslimin muslimah, kita semua pakat rasa masa semakin pantas berlalu. Tidak, masa semakin cepat berlalu. 24 jam yang sama 10 tahun dulu dengan sekarang, tetapi kita berasa tak ada nak buat macam-macam macam mana dulu. Betul tak? 7 hari seminggu Allah Ta'ala bagi, 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sama macam dulu. Jarum tak pernah laju, bateri pun tak pernah power. Jarum duk jalan banyak tu sama tapi pasal apa kita berasa masa yang sama tak sempat buat macam-macam macam mana dulu? Pasal tuan-tuan, dalil dia Allah Ta'ala tarik keberkatan waktu, Allah Ta'ala cabut keberkatan masa kita. Sebab tu kita berasa tak ada buat macam-macam. Ni hari ni sehari ni tuan-tuan, daripada pagi tadi sampai lah ni sat saja tuan-tuan. Bayang Jumaat, tuan-tuan tengok klip-pot, pejam celik, Jumaat minggu depan pula dah. Kalau orang jenis kepala masam, jenis malas buat ibadah ni, masuk ke Jumaat dia kata, Allah bayang Jumaat pula. Jenis malas ni. Ada orang tak, baru yang berasa bayang Jumaat ni nak kena pula. Tu dia tak berasa beruntung Allah Ta'ala bagi panjang umur jumpa Jumaat lagi. Tuan-tuan, bukti masa kita makin pantas ni. Jadi kita tuan-tuan, kita orang dosa banyak. Dosa kita banyak. Walaupun lah ni nampak macam kita jarang buat dosa, tapi dulu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dulu waktu buat dosa tak ingat. Kalau 70-an zaman Hil Amir Uji Rashid, kita ada ikut rambut kembang, rambut serabut kan, baju kemeja bunga-bunga, ketak, buka butang di dada ni nak habak bulu dada selai tak ada. Pakai pula apa nama tu, rantai rimau ke apa, rantai kuku rimau ke apa. Jangan nak main 70-an. Seluar pula kaki besar, seluar bokat tu. Naik Vespa, ikat ki di lengan. Aduh. Bawa marka, geprend, gila prend. Naik Vespa, bawa pergi pantai, bawa pergi taman bunga. Geprend kita tu lah ni bini dah. Dulu bini kita bermana? Aurat pun tak tutup, tudung pun tak pakai, baju kebaya, rambut macam helmet hak di Putrajaya. Tuan ni. Oi, baju ni ketat kebaja. Daripada atas 36B mai tampingan 27, mai tambah 80. Tu dia. Tu zaman 70-an dulu tuan-tuan. Duk menyanyi lagu berlari berkejaran seindah bunga di taman. Tak ingat zaman tu menyanyi? Aduh tuan-tuan. Pening bala tuan-tuan ni. Zaman 80-an, zaman wing, zaman session, seluar carrot, nak berak pun payah nak buka. Tuan-tuan, kadang-kadang tercirit lagu tu ya. Rambut panjang. Baju ni ketat ni. Ada spike pula, duri-duri. Ambil habis. Duri pokok 5 apa bubuh ni. Punya hebat. Masuk 90-an. Dangdut ada. Poyutusi. Hot hip hop. Ya Allah ada belakang. Tidak. Tu zaman dosa tu. Zaman kita tak ingat pakai kepiah. Zaman kita tak teringat nak pakai tudung. Zaman kita tak teringat nak main masjid surau. Bila lah ni kita teringat nak main masjid surau. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala lorong jalan kebaikan pada kita. Tapi jangan kita lupa dosa-dosa kita yang dulu. Banyak tuan-tuan ni. Nak buat gimana? Bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Pasal kita takut mati bawa dosa kenak. Yang tu ya. Risau kita tuan-tuan ni. Mati bawa dosa kenak. Jenuh kita tuan-tuan. Nak jawab apa depan Allah Ta'ala.
Jadi sebab tu bila dosa kita banyak, kita bertaubat pada Allah. Masa yang ada ni kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita lakukanlah banyak perkara dalam satu masa. Kita tak boleh dah kalau dulu satu benda kebaikan kita buat dalam satu masa, lah ni kita tak boleh biar lagu tu lah. Kena rebut, kena grab opportunity. Pasal masa semakin pantai berlalu. Nabi sebut la taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman wa takunu as-sanatu kasyahri wa yakunu asy-syahru kal-jum'ati wal jum'atu kal-yaumi wa yakunu al-yawmu kas-sa'ati was-sa'atu kadarmati minan nar atau kama qala. Nabi kata tak berlaku kiamat sampai hampa rasa masa semakin pantas berlalu. Time is running out. Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu tu macam sekali Jumaat lah makna dia. Sebulan tu macam sekali Jumaat. Seminggu macam sehari, sehari macam sejam, sejam macam satu percikan api. Kita akan pergi kepada masa yang disebutkan oleh Nabi itu. Lalu ni kita berasa seminggu ni macam sehari dua aja. Sangat kan. Tahu-tahu masuk tahun baru. Tahu-tahu umur kita pergi meningkat. Betul tak tuan-tuan? Betul sungguhlah yang Nabi sebut. Jadi jangan sia-siakan. Jangan biarkan masa kita itu berlalu begitu saja. Manfaatkan sebaik mungkin. Kalau dulu kita buat perkara ibadah, kebajikan, satu benda dalam satu masa. Contoh orang perempuan dia masak berkhidmat untuk suami dan anak-anak. Dia masak makanan untuk suami balik makan tengah hari. Itu satu ibadah yang sangat besar. Boleh pahala yang sangat banyak. Tapi itu dulu masak saja. Lah ni dia manfaatkan masa dia. Dia masak dan dia mendengar kuliah-kuliah agama sambil masak. Dua benda kebaikan dalam satu masa. Masak tu boleh pahala dah. Dia beli portable DVD tu, bubuh atau PTA, beli CD kuliah agama, CD kuliah-kuliah fardu ain, ataupun cemui dengar kuliah, beli CD bacaan Quran berserta terjemahan. Sambil masak, sambil dengar Quran. Dua benda kebaikan dalam satu masa. Masak pula sambil duduk dengar zikrullah, dia berzikir pula sambil masak. Tiga benda kebaikan dalam satu masa. Allahu Akbar. Ni orang yang kreatif nak cari pahala. Sambil duduk siram pokok, zikir. Beli tu tasbih elektronik tu RM2.9 selit di jari, tengah doa kita boleh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak payah kira, sekali sebut tekan, sekali sebut tekan. Tengok lah 300 dah. Tuan-tuan tak sedar. Sambil duduk pergi kerja, sambil balik kerja, Allahu Rabbi. Ni kata orang cerdik ni, dia pandai memanfaatkan masa dia. Jadi kita buat. Orang lelaki boleh sambil naik motor nak main masjid, berzikir. Dua benda kebaikan dalam satu masa. Sambil bawa kereta nak balik kampung, anak bini semua ada, bubuh CD kuliah, bagi dengar ke semua, bab semayang ke, bab puasa ke, bab fardu ain. Depa nak lari mana? Tak boleh lari dah, duduk dalam kereta. Kalau kena atas kepala pun takkan nak buka pintu terjun. Tak dah, dengar juga, buat-buat lena, telinga tak lena. Kurang-kurang dengan kuliah yang didengari itu mengetuk pintu hati dia, jadi turning point untuk berubah jadi orang yang lebih baik. Tuan-tuan muslimat, gunakan sebaik mungkin. Masa tak ada dah. Kita nak mati tak apa hari dah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kan Nabi sebut lagi tanda akhir zaman, tuan-tuan. Banyaklah, banyak tuan-tuan. Ulama diambil seorang demi seorang, mati alim ulama seorang demi seorang. Ulama-ulama ni masabihul ardi, dia lampu yang menyuluh jalan kepada umat. Maknanya kita duduk dalam gelap, ulama ni mai jadi cahaya kita. Kita berjalan, kita nampak sini lubang, sini halangan, situ bendui, sini ada jerat dan sebagainya. Oleh kerana lampu yang diterangkan oleh para alim ulama. Jadi Allah Ta'ala akhir zaman ni Allah Ta'ala diangkat ilmu. Bukan dengan dibakar sekolah pondok, bukan dengan dibakar kita-kita, tapi dengan dimatikan para alim ulama. Lah ni kita tengok hari demi hari alim ulama pergi meninggalkan kita. Betul tak tuan-tuan? Seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Maknanya kita menuju ke alam kegelapan ni. Walaupun akhirnya nanti akhir zaman esok ni Islam akan kembali gemilang, tuan-tuan. Tapi sekarang ni kita menuju ke arah kegelapan oleh kerana alim ulama seorang demi seorang meninggalkan kita. Depa ni bila mati patah, payah tumbuh, hilang, payah ganti. Nak ganti payah, tuan-tuan. Nak jadi ulama susah, tuan-tuan. Jadi sebab tu alim ulama yang ada lah ni tuan-tuan muslimat, kita rapatkan diri dengan mereka, khidmat dengan mereka, ambil mutiara-mutiara kata daripada mereka. Bila mereka main mengajak, kita main lah dengar, tuan-tuan ni. Pasal tak berapa ramai dah duk ada, tuan-tuan ni. Lah ni kita pakat duk kalut nak lawan alim ulama, duk kutuk, duk maki, duk hamun, duk fitnah, macam-macam dah, tuan-tuan ni. Macam kita hebat sangat, tuan-tuan ni. Sebab tu janganlah, tuan-tuan ni, istiqamahlah duduk di bawah alim ulama. Esok kita nak bangun, esok di belakang orang yang mewarisi tugas dakwah Nabi SAW. Tuan-tuan, kita tak mau bangun belakang orang zalim, belakang orang yang lawan Allah Ta'ala. Tak mau, tuan-tuan ni. Tanyalah siapa pun. Dia nak bangun di belakang Nabi, nak bangun di belakang orang-orang yang salih, tuan-tuan ni.
Jadi kita tanyalah diri kita nak duduk lagu mana. Saat Allah Ta'ala ambil alim ulama ni, kan Nabi sebut innallaha la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nas ru'usal juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu aw kama qala. Nabi sebut sesungguhnya Allah Ta'ala tak angkat ilmu tu sekaligus daripada dada manusia, akan tetapi diangkatnya ilmu itu dengan dimatikan para alim ulama. Apabila mati para alim ulama, hatta idza lam yatruk aliman, sampailah kita tak dapat dah alim ulama duk ada, ittakhazan nas ru'usan juhala, kita akan memilih orang yang jahil di kalangan orang yang jahil menjadi pimpinan, menjadi pemerintah kita. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka pemimpin-pemimpin yang jahil ini apabila ditanya, diminta pendapat, minta opinion, minta nasihat, advice dan sebagainya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka akan mengeluarkan fatwa, bagi pandangan, bagi opinion, bagi pendapat bighairi ilmin, tanpa ilmu, ikut suka hati sendiri. Ingat Nabi pesan di akhir hadis, hadis ni hadis sahih, tuan-tuan, rujuk 40 hadis akhir zaman. Fadallu wa adallu, kata Nabi, mereka ini sesat dan menyesatkan orang lain. Allahu Rabbi, tuan-tuan, ni akhir zaman, bukan di Malaysia saja, seluruh dunia lah ni berlaku lagu ni. Orang yang naik menjadi berkuasa, tuan-tuan, ni tidak ada ilmu, ikut suka nak kata apa dan sebagainya, tak fikir halal haram, tak fikir dosa pahala. Tu bahaya, tuan. Tu antara tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman lagi Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, hadis daripada Abu Hurairah, tuan-tuan. Nabi sebut apa? La taqumus sa'ah hatta yafidhal mal wa tazhara al-fitan wa yukthara al-harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Al-qatlu, 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 Nabi jawab. Nabi kata tak berlaku kiamat sampai bertengok 3 benda ni berlaku. Yang pertama, harta benda melimpah ruah. Yang kedua, tuan-tuan, Nabi sebut wa tazhara al-fitan, fitnah berleluasa. Yang ketiga, Nabi sebut al-harju, berlakunya peperangan demi peperangan demi peperangan. Ni hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita rajin dengar nama Abu Hurairah, tapi kita kenal dah Abu Hurairah macam mana kita kenal player bola, macam mana kita kenal pelakon drama dan sebagainya. Tak kenal, tuan-tuan. Abu Hurairah, rajin dengar nama saja. Cuba kita baca sikit berkenaan dengan Abu Hurairah. Satu orang sahabat yang top first, paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun Abu Hurairah ni dia dah duduk dengan Nabi 3 tahun ya. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni asal bukan orang Islam. Dia ni orang Yaman. Dia mai berhijrah daripada Yaman pi ke Madinah dengan mak dia, sehelai sepinggang, orang susah. Mai tu nak start a new life, nak cari kehidupan baru. Duduk di Madinah. Bila duduk di Madinah, tuan-tuan, jatuh cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, akhlak dia begitu baik, pi tang mana pun tak sombong, tak bongkok, ra'i orang, duduk dengan orang-orang susah, dengan budak-budak dan sebagainya. Abu Hurairah waktu ni tak Islam lagi. Dia tengok Muhammad bin Abdullah ni sangat-sangat bagus. Dia jadi secret admirer. Dia ikut Nabi pergi mana pun, tapi daripada jauh dia menyorok belakang tiang. Nabi ada situ, dia menyorok sini, duk tengok, duk kelaku perhati Nabi. Tuan-tuan, dia perhati Nabi duk buat apa pun. Sampailah tahun ke-7 Hijrah, tuan-tuan, Abu Hurairah memeluk Islam. Dia masuk Islam di hadapan Nabi. Nabi tukar nama dia. Nabi tanya dekat dia, wahai apa anak muda, apa nama kamu? Abu Hurairah ni nama betul dia Abdul Syams. Makna Abdul Syams ni hamba matahari. Faham? Ini kebiasaan nama orang-orang Arab jahiliyah. Abdul Syams, Abdul Qamar, Abdul Uzza, Abdul Ka'bah. Ni semua nama sahabat Nabi. Abdul Ka'bah nama asal pada siapa? Dia seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Tuan-tuan, kaya raya dia ni. Tapi sebelum dia Islam, nama dia Abdul Ka'bah, hamba pada Ka'bah. Dia masuk Islam, Nabi bagi nama dekat dia Abdul Rahman bin Auf. Abdul Uzza, nama pada siapa? Adik-adik Nabi, hamba pada berhala Uzza. Nama glamour dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam surah Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Surah apa? Surah Tab. Surah Tab. Tak dengar surah Tab? Amboi warak belakang ni. Surah Tab. Tab. La ilaha illallah. Surah Al-Masad, mujuk tak sambung. Tidak kena percuma.
surah Al-Masad. Nama Abu Lahab tu bukan nama sebenar tu, nama glamour. Nama betul Abu Lahab ni Abdul Uzza, hamba pada berhala Uzza. Nama glamour dia Abu Lahab. Orang bagi nama glamour tu pasal Abu Lahab ni muka dia orang panggil muka ketat, tak pernah duk senyum, muka cengeng, muka bengis, perongos. Orang kira panggil perongos. Muka cengeng lah, muka ketat, kulit pula kemerah-merahan umpama api yang menyala-nyala. Maka orang bubuh nama dia Lahab, Abu Lahab, bapa kulit kemerah-merahan macam api yang menyala-nyala. Dan nama tu Allah Ta'ala endorse dalam Quran. Allah Ta'ala buat keluar dalam surah Al-Masad ni. Tabat syada Abi Lahabin wa tab. Kecelakalah kedua-dua belah tangan Abi Lahab. Allah Ta'ala endorse tu nama glamour. Tuan-tuan, nama betul Abdul Uzza. Abdul Qamar ada, hamba bulan. Abdul Dacing tak ada. Ni nama kebiasaan. Mereka suka bubuh nama benda, bubuh hamba di depan. Hamba. Jadi bila dia masuk Islam, Nabi tanya dekat dia nama, dia bagi tahu nama saya Abdul Syams. Nabi kata nama hang tak elok. Start pada hari ini hang nama Abdul Rahman bin Sakhar. Itu nama Abu Hurairah, nama Islam dia. Itu dapat nama Abu Hurairah pasal dia suka kucing, duk pelawak minum kucing. Jadi Nabi bagi kunyah, nama gelaran. Ni sunnah ni, kita letak nama gelaran pada diri kita sendiri. Nama kita, contoh nama saya Murtada, ayah saya nama Yusuf, kunyah saya Ibnu Yusuf. Boleh pahala, niat nak ikut sunnah, kita letak. Tu Nabi ajak lagu tu, Nabi bagi nama gelaran lagu tu yang baik-baik. Tuan-tuan, Abu Hurairah, tuan-tuan, dia duduk dengan Nabi 3 tahun dia. Dia masuk Islam, mak dia tak masuk Islam lagi, mak dia siap marah lagi. Akhirnya mak dia juga masuk Islam dengan doa daripada Nabi SAW. Dia duduk dengan Nabi 3 tahun dia masuk tahun 7 Hijrah, Nabi wafat tahun berapa? Tahun 10 lah, dah 3 tahun duduk dengan Nabi. Tahun ke-10 Hijrah Nabi wafat. Within 3 years, dalam masa 3 tahun ni tuan-tuan, Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ialah sebanyak 5,374 buah hadis. Setengah riwayat kata 7,000 hadis lebih Abu Hurairah riwayat. 3 tahun yang masuk. Nahbak apa tuan-tuan? Di mana ada kemahuan, di situ ada bukan highway, di situ ada jalan. Kita nak lagu mana masa tempoh pendek pun, tapi kalau ada kemahuan, insya-Allah Allah Taala bagi. Bersungguh-sungguh ya. Abu Hurairah 3 tahun jadi sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. 5,374 buah hadis. Ada halalang sebut paling banyak meriwayatkan hadis, kita sebut 5 sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Nombor 1 Abu Hurairah 5,374. Nombor 2 siapa? Siapa boleh teka? 100 malam ni dapat. 1, 2, 3 habis. Orang yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis, Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar Al-Khattab, ataupun nama kunyah dia Ibnu Umar. Dia meriwayatkan sebanyak 2,630 buah hadis daripada Nabi SAW. Banyak tuan ni, 2,600. Maknanya perkataan yang didengar daripada Nabi 2,630 buah hadis yang sahih tuan. Sahabat ketiga paling banyak meriwayatkan hadis, siapa dia? Anak angkat Nabi, duduk dengan Nabi lebih kurang 10 tahun. Mak dia nama Ummu Sulaim. Kenapa? Anas bin Malik, anak angkat kesayangan Nabi. Tuan-tuan, Nabi panggil Unais. Nabi tak panggil Anas, Nabi panggil Unais. Makna tu, wahai Anas ku sayang. Manja panggilan Nabi kat Unais, anak angkat. Sahabat ketiga paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik. Dia meriwayatkan sebanyak 2,286 buah hadis daripada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, banyak. Sahabat keempat paling banyak meriwayatkan hadis, orang yang sangat rapat dengan Nabi, iaitulah isteri baginda Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Berapa banyak hadis dia riwayat? 2,210 buah hadis. Dan yang kelima paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, sepupu Nabi Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi tapi umur jauh lebih muda daripada Nabi, sebanyak 1,650 buah hadis daripada baginda Nabi SAW. Nampak ni, 5 orang sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Ingat nah formula dia. Abu Hurairah 5,374, Ibnu Umar 2,630, Anas bin Malik 2,286. Siapa lagi seorang? Sayyidatina Aisyah 2,210. Hak last sekali yang kelima paling banyak meriwayatkan hadis, Abdullah
bin Abbas, sepupu Nabi. 1650. Senang ya. 5374 2630 2286 2210 1650. Senang. Kan? Kurang-kurang jadi general knowledge kat kita. Tapi jangan duk pitikam pula nak buat. Dia bukan boleh kira. Dia kira dengar tu dia kata, "Hai, hak ustaz lupa lah itu berapa nak buat? 16 berapa? 16." Hak kita ingat dia tak ambil. Hak kita lupa. Dia kata tu 16 berapa? Tanya orang sebelah. 1650 tak silap aku, dia pun salin 1650. Tak apa lagi. Balik ke rumah pecah pula jadi 10 nombor. Pitikam 5 kecil 5 besar. Tengok-tengok kena 10,000. Abang terus kat AJK ni tolong panggil Ustaz Murtada tu mai pula. Mulut dia masin, aku duk tikam lama ni tak kena. Kali ni kena 10,000. Kali ni kalau aku tikam kena, aku nak buat kenduri kat masjid. Ambil handphone ni, patok atas kepala tu. Ada pula. Jangan duk pergi buat lagu tuan-tuan ni. Ni habak ni, angka-angka ni supaya kita ingat, kita refresh balik otak kita tuan-tuan ni. Abu Hurairah, ui, bagus dia tuan-tuan ni. Cerita pasal Abu Hurairah ni panjang tuan-tuan ni. Dia ni ahlu sufah, orang susah. Nabi golongkan dia dalam golongan ahlu sufah. Makan tak ada, gaji tak ada, rumah tak ada. Golongan orang susah, ahlu sufah ni yang main daripada luar Madinah, main nak ngaji pasal Islam, main nak kenal Islam, main nak jumpa Nabi. Nabi letak mereka ni di satu tempat, di Masjid Nabawi tu, dan satu tempat untuk mereka tumpang tidur, tumpang bersih baju, tumpang bersih badan. Kalau kita pergi umrah lah ni, di tempat kawasan imam tu, opposite kawasan imam, tempat mereka buat rak Quran besar, di situlah dulunya tempat ahlu sufah duduk tumpang tidur. Betul tak? Abu Hurairah ni hebat cerita dia tuan-tuan. Daripada dia orang susah, dia kerja jaga ladang taman. Susah lah. Kemudian tokek dia, bos dia berkenan kat dia, ambil jadi menantu, nikah dengan anak perempuan tokek. Jadi kaya-raya Abu Hurairah. Daripada miskin jadi kaya. Bila jadi kaya, dia sifat dia begitu pemurah. Waktu Nabi SAW meninggal dunia, naik Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memerintah menjadi khalifah yang pertama. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, naik Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua. Bila Sayyidina Umar naik, lantik Abu Hurairah jadi gubernur di Bahrain. Sayyidina Umar Perdana Menteri, lantik Abu Hurairah yang kaya raya menjadi menteri besar di Bahrain. Governlah Bahrain, monitor Bahrain, Abu Hurairah jadi menteri besar Bahrain. Macam-macam lah urusan apa semua. Ada orang tak puas hati dengan Abu Hurairah, maka difitnahnya Abu Hurairah, dituduhnya Abu Hurairah mengkayakan diri menggunakan harta negara. Padahal Abu Hurairah kaya dah, orang tuduh. Sampai aduan fitnah ini kepada telinga Sayyidina Umar yang jadi bos dia. Abu Hurairah subordinate Sayyidina Umar, majikan, Perdana Menteri. Jadi bila sampai aduan tu, Sayyidina Umar pun panggil Abu Hurairah, hantar surat suspend duty, tugas digantung oleh kerana nak kena soal siasat. Walaupun Sayyidina Umar tak percaya dengan tuduhan tu, mana mungkin seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis nak solat harta negara. Dia kaya dah tuan-tuan, tapi oleh kerana kena berlaku adil, Sayyidina Umar hantar surat, panggil Abu Hurairah balik main HQ, masuk bilik SPRM. Kena soal siasat ni, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Madinah, bukan Malaysia. Hak Madinahnya tak boleh kacau. Siapa nak kacau tak boleh. Tuan-tuan weh, jangan dia buat main zaman Sayyidina Umar. Dia bukan boleh tukar ikut dan tu, tak boleh. Sayyidina Umar tumbuk kan puih. Tuan-tuan, kena soal siasat, investigate, masuk bilik gelap apa semua ni. Lepas investigation, didapati Abu Hurairah tak salah. Itu tuduhan, rumors semata-mata, tak ada bukti, tak ada dalil, tak ada dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar minta maaf pada Abu Hurairah dan tawarkan kembali jawatan gubernur Bahrain kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tolak, tak mau. Minta maaf, wahai khalifah, aku tak mau dah pisang berbuah 2 kali. Aku tak mau dah nama aku tercela, reputasi aku buruk. Aku seorang sahabat yang meriwayatkan hadis. Bila aku dituduh lagu ni, orang tuduh aku macam-macam. Aku ni penipu lah, aku ni perasuah lah, aku ni solat duit lah. Aku tak mau, aku tak larat tanggung. Aku nak jadi rakyat biasa. Aku akan ikut kamu wahai Sayyidina Umar. Tuan-tuan, Abu Hurairah walaupun ditawar jawatan gubernur, tapi dia memilih untuk meletak jawatan dan dia tak tubuh jemaah ataupun parti baru. Nampak? Dia tak maju. Senang cakap. Betul? Tuan-tuan, tu Abu Hurairah. Banyak lagi cerita pasal Abu Hurairah kalau nak cerita tuan-tuan. Cuma kita nak sebut di sini apa tuan-tuan? Ngajilah, ngaji. Abu Hurairah dalam masa 3 tahun boleh jadi sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Kita tuan-tuan
bukanlah nak jadi sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Kurang-kurang kita mengajilah ilmu fardu ain, supaya ni kita tak duduk dalam kegelapan blackout, tak duduk dalam kejahilan ilmu tuan-tuan. Kita mengaji tuan-tuan, jangan kata ilmu kita banyak, jangan sama tuan-tuan dengan saya, sama jahil belaka. Yang penting kita mengaji, nak bagi faham diri kita tu tentang ibadah. Kalau tidak, jam kita dalam bab ibadah. Kalau tak faham, boleh rosak, binasa habis. Kalau bab sembahyang jemaah, kalau tak faham, jadi rosak. Contoh, sembahyang berjemaah berlaku masalah, kita tak boleh nak handle, kita tak boleh nak overcome, kita tak jumpa solution, nak solve problem yang berlaku on the spot dalam jemaah. Kita sembahyang berjemaah, duduk di belakang imam. Tuan-tuan, bila tengah sembahyang, nampak imam jubahnya terkoyak pula dekat bahagian yang aurat. Hari tu kebetulan tu imam kalut sikit, seluar dalam tak pakai, jubah terkoyak dekat bahagian punggung. Maka kita yang jadi makmum nampak punggung imam, sah tak sembahyang imam? Kita duduk belakang tu, dia korak penuh, sah tak sembahyang imam? Sembahyang orang yang nampak aurat, kalau lama tak sah. Tapi kalau sat, dia tutup balik, sah lagi sembahyang. Tapi tu imam jubah terkoyak belah belakang, dia bukan sedar. Dah lah seluar dalam tak pakai, orang pakai duk perhati, korak belah apalah macam-macam. Jadi sah tak ikutan kita? Jawab dia tak sah. Macam mana nak tegur imam tu yang tak sedar? Imam tak nampak, cuma dia berasa angin duk masuk. Tambah sejuk lain macam, dia berbubuh aircon baru ke apa ni. Memang sejuk masuk ke lubang. Nak tegur ke mana tu imam? Dia tak sedar. Ataupun imam yang ada najis di pakaian dia, atas kepiah ni ada tik kucing sekutir, dia tak sedar, tak sah mayang tu. Jadi nak tegur ke mana? Tegur imam dengan subhan, tak dengar subhan, pandai, salah mana betul. Imam jubah terkoyak, imam ada najis di pakaian. Kalau kita tegur subhanallah, imam perasan? Imam sedar tak? Imam faham tak? Tak faham. Dia jubah terkoyak, kita subhanallah, tu imam okey lagi. 2 kali subhanallah, dah imam buat tak tahu subhanallah. Tu imam kata, mendatang apa makmum muka ni, aku baca Fatihah elok dah subhanallah lagi. Okey lagi kali kedua, dah tu imam buat tak tahu, makmum pun boleh gagah apa, naik angin subhanallah. Tu imam kali, hang nak kampus aku ke apa? Tak pasal tuan-tuan ni. Faham tak lagu tu? Tak faham, cara tak kena. Subhanallah ni kalau nak tegur tu imam lupa rakaat, boleh ha? Tu imam pergi duduk tahiyat awal rakaat pertama, boleh ha? Tu imam pergi duduk, patutnya kena bangun subhanallah, tu imam pun bangun, terima kasih. Jangan terus sembahyang. Jadi kalau nak tegur cara fizikal, imam yang dah batal sembahyang dia tak boleh dengan subhanallah, pasal tak faham. Takkan nak sebut tengah sembahyang, tu imam jubah terkoyak, balik pergi tukar, malu buat orang, batal lah sembahyang kita. Dia kena tegur cara fizikal juga, iaitu dengan cara kita gantikan imam. Yang duduk di belakang imam kena langkah pergi duduk sebelah tu imam. Tu imam duduk tahu sini, jubah dia terkoyak, nampak aurat lama dah, ataupun ada najis di pakaian dia. Yang duduk belakang, langkah berhenti, 1 berhenti, 2 berhenti, 3 berhenti, sampai duduk sebelah tu imam ni. Tu imam diri tahu sini, dia main duduk sebelah tu imam. Sebagai satu tanda isyarat, imam hang batal dah, hang pergi keluar, aku take over pula jemaah. Pasal jubah hang terkoyak, hang tak faham, itu isyarat dia. Jangan pipi duduk sebelah tu imam. Tu imam, assalamualaikum, jam terus sembahyang. Ataupun tu imam kalau dia tak cerdik, dia akan lawan. Bila ada jemaah main duduk sebelah nak ganti dia, dia bila tengok tu, hoi, hang apa ni? Aku tu imam tu, dia marah. Padahal betul dah makmum tu buat tu, nak selamatkan jemaah belakang. Tu nampak, bila tak ada ilmu, rosak habis tuan ni. Jangan kata hak tu. Kita kalau tak ada ilmu, nak keluar daripada sembahyang apabila kita batal pun kita tak erti. Tengah sembahyang Jumaat, duduk saf pertama, tiba-tiba terkentut. Contohlah batal dengan kentut, tengah dah baca, piu, air ni keluar. Bila batal sembahyang dengan kentut, haram sambung sembahyang. Walaupun kita baca sedap macam Imam Madinah, tak boleh, berdosa besar. Tu hak dalam filem duk berlakon dalam drama tu, hak jenis ambil rekod semayang tu sekerat-sekerat tu, berdosa tu. Pengarah kata, okey, tak apa, duduk tahiyat akhir lah, duduk tahiyat akhir, kepala sengit sikit, kita nak ambil ni. Okey, action. Dia pun, assalamualaikum. Berdosa besar, jangan dah buat main. Okey, ambil scene rokok bagi elok. Dia pun rokok, main-main dalam semayang, dosa besar. Nak ambil scene semayang, boleh. Wajib ambil wuduk, wajib berniat waktu mengangkat takbir, macam semayang biasa. Maka tengah semayang, orang ambil gambar, tak apa, tak boleh buat main-main lagu tu.
Kalau berdoa okey lagi, semayang tak boleh. Sama macam tengah duduk semayang, bila batal wajib berhenti serta merta kalau makmum. Kalau imam dua rukun boleh terus untuk nak bagi tahu kepada makmum. Rukun pertama, kalau tu imam batal boleh terus waktu rokok, tu imam boleh i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Rukun kedua, waktu tu imam sujud, maka tengah sujud kalau batal tu imam boleh bangun, Allahu akbar, bangun duduk antara dua sujud. Pasal apa? Pasal nak bagi tahu kat makmum, bila dah bangun barulah tu imam keluar, maka makmum boleh ganti. Tapi kalau tu imam lari tengah sujud macam mana? Tu imam sujud, bila sujud punggung terbuka, angin pun keluar, syiu keluar. Setan pula main bisik, tu imam kentut dah tu, batal mayang, hampir belah bang tu imam. Ni tumpang makmum tak angkat kepala ni, hal lari bang. Satgi dan mereka angkat bawah hal lari, memang mereka kata tu imam ni murah kentut. Mereka menikah pun tak mau kat hang, mayang pun tak mau belakang hang. Pasal mereka kata hang murah kentut, hang nak lari, hang larilah. Tumpang mereka tak angkat kepala. Tu imam pun kata betul juga setan tu, aku larilah. Pelan-pelan tu imam bangun, lari balik rumah. Habis tu makmum dia buat mentang apa? Makmum duk sujud belakang. 3 jam sampai bengkak day sujud. Tengok lah tu imam tak ada dah. Wajak duduk di rumah tengok WWE sambil nak makan ropok lekor ni. Apa gimana? Kalau makmum wajib berhenti serta merta. Ingat lah, kita kalau makmum batal, tang mana batal, tang situ wajib berhenti. Kena keluar. Ni nak keluar tak erti. Bila kita nak keluar tak erti daripada jemaah yang ramai, kita pun kalih belakang tengok orang sembahyang, peluk tubuh. Aduh, pula sujud tu dia rokok. Cuy, dia batal dah. Dia duk pergi jadi QC, quality control semaya orang pula. Jenis lagu ni mau duk luku pula. Hang tu patut keluar dengan segera. Duk pi komplain orang sembahyang pula. Tapi dah nak keluar tak reti nak buat apa? Ni yang terakhir ni, nak keluar tak reti. Bayang. Akan bila kita batal nak keluar dalam lagu mana, tuan-tuan, ulama ajar. Nombor 1, isyarat sebagai kita batal sembahyang, tutup hidung. Pasal apa? Takut orang mengumpat kita kata kita kentut. Bila tutup hidung ni, mungkin orang ingat kita ni berdarah hidung. Jadi orang tak kutuk kata kita kentut. Jangan dia buat main. Orang tengah sembahyang pun kutuk orang, maki, mengumpat ke. Macam kita lah tengah sembahyang, orang depan kita batal, dia pun kalih. Kita kata apa kat dia? Tengah sembahyang, patut aku berbusuk haram jadah ni rupanya murah kentut. Betul tak? Tengah sembahyang tu, jangan dia buat main. Maka ulama dia suruh tutup hidung tu supaya orang tengah sembahyang tak kata dia kentut. Oh, dia ni berdarah hidung ni. Tu nampak bijak lah bang. Tutup hidung dah, nak keluar tak boleh, nak buat apa lah? Takkan nak tolak orang tengah sembahyang, berdosa. Tolak, berdosa, ganggu dengan mulut. Tepi, aku nak pergi sembahyang, berdosa. Tolak, lagi berdosa. Itu nak buat apa nak? Bagi isyarat lah. Orang tengah sembahyang, kita menghadap mereka, tutup hidung dah. Lepas tu kita pun suar tangan, macam kita nak lalu depan orang tua-tua tu, suar tangan lagu tu. Nah, orang tengah sembahyang yang cerdik, bila dia tengok kita suar tangan lagu tu, dia tahu kita ni perlukan bantuan dan ruang yang segera untuk keluar pergi sembahyang. Kalau orang tengah sembahyang, dia akan buka ruang lagu tu. Yang duduk diri belah kanan, dia macam ni, belah kiri macam tu. Jadi saf daripada rapat, dia akan terbuka. Bila terbuka, ada tak kawan nak batal sembahyang tu ruang untuk lalu? Dia ada space tak? Ada space. Yang ni orang panggil ta'awanu 'alal birri wat taqwa, membantu dalam perkara kebaikan. Tuan-tuan, tu kalau hak reti mengaji, hak tak reti tengah sembahyang ni, kawan batas sembahyang pun suar lagu tu, dia cilik-cilik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ikut terus sembahyang. Hak lagi teruk lupa. Lah bila sampai nama tak jumpa, dia lupa kata dia tengah sembahyang. Nampak gimana tuan-tuan? Tak mau mengaji. Tu kata benda yang ringan, yang mudah lagu tu. Kalau tak ada ilmu, jadi rosak ibadah. Sebab tu tuan-tuan, mengajilah tuan-tuan ni. Tak rugi sikit pun. Tuan-tuan main masjid, duduk, ada kipas kipnya besar tuan-tuan ni. Tu kalau jatuh tu, pakai 7 hari tahlil kita ni tuan-tuan ni. Kapek ni punya tebal lagi pada kapek rumah kita tuan-tuan ni. Ada dengan kipas sejuk dan sebagainya tuan-tuan. Boleh pula pahala i'tikaf. Duduk tengah kuliah, tidur pun tak apa. Allah Ta'ala ampun dosa kecil kita. Nah, dapat jaminan pengampunan dosa. Duduk saja. Kalau dengar boleh pula ilmu, kalau lena tak boleh ilmu tapi boleh pengampunan dosa. Tu taman-taman syurga. Boleh banyak benda tuan ni, kita rebutlah. Rebut peluang, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di kalangan orang yang diredai dan benar-benar bertakwa tuan-tuan. Kita lakukan perubahan sikit demi sedikit, kita banyak dosa, kita bertaubat kepada Allah, kita tambah amalan ibadah untuk bekalan selepas daripada kita mati. Kita tak mau jadi orang yang lemah dalam kubur. Macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar duk pesan, al-mayitu fil qabri kal ghariqil mughawwis. Mayat yang
yang duduk dalam kubur umpama orang yang sedang lemah. Kita tak mahu lagu tu. Kita nak berbahagia, nak cemerlang dalam kubur esok. Bekalan yang kita bawa mudah-mudahan mencukupi beribu tahun kita nak guna di akhirat yang kekal abadi, tuan-tuan. Alam barzakh yang penuh dengan onak dan duri, cabaran dan dugaan, tuan-tuan muslimat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu, tuan-tuan muslimat. Semoga mudah-mudahan memberi sedikit manfaat atas tazkirah ringkas kita pada malam ini, tuan-tuan. Jadi sebelum saya habis, saya nak ambil sedikit kesempatan. Di luar sana saya ada bawa ubat mata za'faran bagi mana-mana jemaah lelaki dan perempuan yang ada masalah berkenaan dengan mata. Apa saja masalah mata, tuan-tuan, tuan-tuan boleh cuba untuk menggunakan ubat za'faran. Ubat mata za'faran yang guru saya buat. Guru saya ni dia seorang ulama dan dia juga seorang doktor. Kita ada pusat rehab untuk penagih dadah. Dia macam lebih kurang ADK lah, kita rawat dia pun. Dan kita ada pusat rawatan Islam. Jadi banyak produk kita buat, di antaranya ubat mata. Orang yang ada masalah katarak, masalah selaput, masalah alergik mata, dia tak boleh makan sembarangan. Sagi mata dia gatal, mata dia merah, mata dia berayak. Dia ada masalah diabetik, kencing manis yang sangat teruk, menyebabkan mata dia jadi kabut. Dia ada masalah high blood pressure yang menyebabkan mata dia blank, tak nampak apa. Kadang-kadang bila tinggi sangat pressure, tuan-tuan, dia boleh collapse, dia boleh rebah. Pasal mata dia tak balance. Ataupun dia ada masalah saraf, pendarahan saraf mata, ataupun orang putih dia panggil blood retina conjunctivitis. Masalah saraf mata problem ni, berdarah, nak kena operate dan sebagainya. Ataupun dia ada masalah rabun dekat ataupun jauh. Tuan-tuan boleh cuba untuk menggunakan ubat mata za'faran ni. Sangat banyaklah testimoni. Yang terbaru masalah katarak, jemaah di Penang, dia beli bagi pihak mak mentua dia. Mak mentua dia ni katarak tahap teruk dah, asal selaput, tapi bila biak lama-lama jadi teruk. Katarak sampai tak nampak apa, gelap gelita, tak nampak apa. Daripada boleh melihat sampai tak nampak apa. Jadi dia bagi mak dia pakai dengan izin Allah, tuan-tuan. Setengah botol tak sampai lagi. Alhamdulillah, lah ni boleh tengok balik, cuma tak syak macam dulu. Nampaklah bayang-bayang, nampak cahaya, nampak bayang-bayang orang. Daripada tak nampak, dia nampak ada perubahan. Alhamdulillah. Bila dia sebut kat saya, dia cerita kat saya, saya pun tumpang gembira. Dia main pula repeat sale 10 botol lagi. Ada orang yang masalah retina blood conjunctivitis, dia ada masalah pendarahan saraf mata, nak kena operate dan sebagainya. 3-4 kes, tuan-tuan, pakai, alhamdulillah, dibatalkan operation. Oleh kerana pendarahan itu menunjukkan kesembuhan. Semakin reduce, semakin kurang pendarahan, semakin hilang pendarahan tu, jadi doktor batalkan operation pendarahan saraf mata. Ataupun dia ada masalah saraf mata bengkak, air mata sedia keluar, tuan-tuan ni. Apa saja masalah mata, tuan-tuan boleh gunalah titik 2 drop dalam mata sebelum tidur bagi orang yang ada masalah biasa-biasa, nak cegah, nak prevent is better than cure. Orang panggil al-wiqayah khairun minal ilaj. Tuan-tuan, dia nak cegah dulu sebelum dapat penyakit-penyakit, dia pakai sehari sekali sudah mencukupi. Tapi kalau dia ada masalah kronik, kritikal, nak kena operate, saya syorkan 3 kali sehari pakai. Waktu sebelum tidur paling-paling penting. Sebelum tidur titiklah mata. Bangun tidur titik lagi. Petang titik lagi kalau masalah kronik. Tuan-tuan, sangat sesuai bagi semua peringkat umur. Budak-budak sampai ke orang tua-tua. Banyak lagi lah testimoni, saya tak ada nak cerita dah, tuan-tuan muslimat. Ambil masa panjang sangat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana. Dia nak oksigenasi balik mata nah. Kita drop dalam mata tu, dia oksigenasi, dia cuci balik kotoran-kotoran dalam mata kita, sampah sarap yang melekat, tuan-tuan, minor, sampah-sampah kotoran yang minor. Kadang-kadang asap motor, carbon dioxide yang sangat bahaya masuk dalam mata kita. Kita tak pernah tahu kata benda ni bahaya. Dia merosakkan saraf mata kita. Carbon dioxide, asap tu, tuan-tuan, kalau kita bekukan dia jadi kacau. Maka bentuk kacau itulah yang merosakkan saraf mata kita. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan boleh dapatkan kat luar. Segala pertanyaan lanjut boleh dapatkan kat luar. Harga di RM RM18 sahaja. Tuan-tuan ambil 2, kita bagi diskaun RM36. Ni sementara kedatangan ke KL ni, tuan-tuan muslimat nah. InsyaAllah mudah-mudahan dia satu saja tak berubat baik, satu saja penyakit yang tak baik dengan ubat mata ni, tuan-tuan, iaitulah penyakit mata keranjang, gatal tengok orang perempuan. Tuanglah banyak mana pun, bukan dekat tuang, telan dengan botol-botol, tak lega lagi tu.
Nah, insya-Allah mudah-mudahan dapat kat luar sana. Ampun dan maaf daripada saya jika sekiranya ada perkataan-perkataan saya yang membuatkan tuan-tuan terasa bukan niat saya nak kata kat siapa-siapa tuan-tuan, tapi nak bagi kesedaran kepada kita bersama, terutamanya saya yang banyak dosa ni tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.